Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berpaduan kepada anda di luar sana konco-konco. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini dan ingin mendengar lagi celoteh dan juga kisah-kisah diskriminasi ataupun jenayah yang saya akan sampaikan. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk like, komen dan subscribe my channel guys, supaya boleh dikembangkan lagi channel saya ni, boleh orang lebih mengetahui dan juga mendapat info-info yang menarik. Mungkin korang pernah dengar cerita-cerita sebelum ni daripada YouTuber lain, tapi ya kan, setiap penceritaan, setiap penyampaian tu kan lain-lain. So apa salahnya kalau korang dah dengar dari YouTuber lain, dengar lagi sekali dekat sini. Tak kira, kena dengar juga, okey? Ya, never further. Jom. Kisah jenayah mengenai seorang pembunuh bersiri. Bukan sahaja pembunuh guys, dia juga pembunuh, dia juga seorang kanibal, iaitu pemakan manusia. So penjenayah pada kali ini bukanlah seorang yang muda ataupun di pertengahan usia, tapi seorang, kata orang Indonesia, kakek-kakek, bukan seorang atok kalau di bahasa kita lah. Ya, dia seorang atok yang sudah lanjut usia. Tapi ya, jangan pandang sebelah mata guys, dia telah melakukan penjenayahan, jenayah dengan melakukan pembunuhan. Dan juga bukan itu saja, dia telah melakukan liwat ataupun ya liwat lah, apa lagi kan, minta maaf kalau bahasa saya kasar. Dan seterusnya memakan mangsa berkenaan dengan meratah ataupun memasak daging manusia dan menghidangkannya kepada keluarga. So ya, jom kita berkenalan ataupun info mengenai jenayah tersebut. Beliau adalah Albert Fish yang aktif dari tahun 1970-an hingga 1936. Adalah seorang pembunuh bersiri dan juga seorang kanibal yang dilahirkan di Amerika Syarikat, dan mangsanya kebanyakannya adalah seorang kanak-kanak ataupun yang bawah umur lah. Albert Fish ni juga ada nama samaran yang lain, iaitu The Grey Man, The Grandson Murder, The Wisteria Werewolf ataupun The Brooklyn Vampire. Dan si Albert Fish ni telah mengaku melakukan pembunuhan 4 orang guys, dan selebihnya dia melakukan pelecehan dan juga penculikan lebih daripada 100 orang kanak-kanak yang dilaporkan, tapi dipercayai lebih dari itu sebenarnya. Dan di akhir kesnya ni, bila dibicarakan dan juga ditangkap, actually ramai orang tidak percaya bahawa penatuk ni yang melakukan jenayah tersebut. Sebab ya, dia seorang yang sangat innocent, dan seorang bila dipandang dari segi luaran dan juga segi percakapannya, dia seorang yang sangat bersopan santun dan juga berbudi bahasa lah. So ya, Albert Fish ataupun nama sebenarnya adalah Hamilton Howard Fish, yang dilahirkan pada 19 Mei 1870 di Washington DC. Mempunyai 4 adik-beradik dan dia adalah yang paling bongsu sekali, dan mempunyai seorang ayah iaitu Randall Fish, dan bagi pengetahuan korang, jarak antara ayah dan juga ibunya adalah 43 tahun guys. Jaraknya adalah 43 tahun. So bila dia dilahirkan ni, boleh dikatakan kalau orang jumpa tepi jalan kan macam wow, melnya atuk dan cucu, padahal itu ada anak dia. Kau nak mengejek aku? Lebih kurang macam itulah bila ayahnya merespon kot lah. Dan ayah beliau ni telah meninggal dunia pada usia si Albert Fish 5 tahun. So guys, bila ayahnya telah meninggal, so ibunya terkotak-kating lah, sebab ibunya adalah seorang yang perempuan muda kan, dan mesti menjaga 4 orang anak pada ketika itu. So pada tahun 1875, ibu Albert Fish telah menghantar beliau ke rumah anak yatim disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak berapa stabil pada ketika itu. Dan di rumah anak itulah kepribadian si Albert Fish ni menjadi lebih berkembang, di mana beliau sering dihina, dibuli, dipukul di dalam pusat jagaan tersebut. Dan disitulah sikap psikopat dan juga sadomasotik beliau lebih berkembang dan juga membuat buah. So untuk pengetahuan korang, sadomasotik itu adalah bermaksud seseorang yang mendapat kepuasan ataupun rasa dengan kesakitan, menengok secara melihat kesakitan orang ataupun dia sendiri mengalami kesakitan, dia boleh terangsang dan juga boleh ejakulasi. Pelik kan? Dan bukan sahaja dia dihina ataupun menyebabkan peribadian
jahatnya telah berkembang, tapi dia mendapati dia juga telah timbul perasaan suka sesama sejenis. Dan sejak tu dia kerap kali ke toilet semata-mata ingin melihat lelaki berbogel. Sorry lah, so cakap berbogel. So takkan nak cakap telanjang. Mana-mana lah. Tapi actually keluarga si Albert Fish ni mempunyai sejarah mental disease, which is mental illness lah. Bermula daripada pakciknya, and then adik-beradiknya yang lain pun mengalami masalah mental, dan juga maknya menghadapi halusinasi. Kononnya sering mendengar suara-suara gaib di jalanan yang mendorong kepada sesuatu yang tidak baik. Dan pada tahun 1879, Albert Fish 9 tahun, ibu beliau telah datang untuk mengambil si Albert lah, memandangkan ekonomi ibunya telah stabil. Selepas Albert keluar daripada pusat jagaan tersebut, pun mengubah nama daripada Hamilton Howard Fish kepada Albert Fish. Dia agak trauma dengan nama sebab di dalam pusat jagaan tersebut budak-budak lain telah mengejek nama beliau. So dia pun bila keluar tu dia be fresh lah. Nama pun dia tukar kepada Albert Fish. Dan pengalaman seksualnya bermula pada umurnya berusia 12 tahun. Dia mula mengadakan hubungan homoseksual dan juga bergiat aktif di dalam sadomasochism yang saya cakap tadi, yang melakukan keganasan ataupun kesakitan terhadap orang lain dan juga diri sendiri. Dan bukan itu saja guys, untuk pengetahuan korang, dia ni ada satu tabiat yang pelik lagi, iaitu coprophagia, iaitu gemar memakan najis manusia. Dan juga urophilia, iaitu bertindak melakukan onani dengan menggunakan air kencingnya sendiri. Oh my god, Thor. Dan bukan itu saja, okey. Dia berminat dan juga terangsang bila tengok penjenayah di dalam akhbar. Bila contohlah surat khabar menayangkan seorang muka penjenayah, dan dia berminat dengan penjenayah itu. Macam itu adalah satu tarikan bagi dia, dan dia berusaha untuk mendapatkan maklumat mengenai penjenayah tersebut, dan dicari, okey, dia cari, dan juga dia akan melakukan hubungan dengan penjenayah tersebut. Tapi masa ni dia just melakukan hubungan homoseksualnya dan belum lagi melakukan penjenayah pembunuhan, okey. Dan pada tahun 1890, Albert Fish telah memutuskan untuk meninggalkan Washington DC dan berpindah ke New York. Pada ketika itu umur si Albert Fish ni adalah 20 tahun guys. Kononnya dia berhijrah untuk ialah mencari rezeki lah, tapi actually bukan rezeki yang dicari, tetapi kepuasan nafsu yang dia cari. So bila dia berhijrah tu, aktiviti seksual Albert Fish lebih ekstrim, iaitu dengan merogol anak ataupun budak-budak lelaki yang bawah umur. So maknya ni dia perasan tau, macam anak aku ni macam pelik, sesuatu je kau ni nak. Okey. So maknya pun memutuskan untuk mengahwinkan si Albert Fish ni dengan seorang wanita. Dan beza Albert Fish dengan isterinya adalah 9 tahun. Dan hasil daripada perkahwinan tu, mereka dikurniakan dengan 6 orang anak. Dan walaupun dia seorang penjenayah yang agak pelik dan juga ialah membuat pembunuhan dan juga keganasan terhadap orang lain, tapi dia ni seorang ayah yang baik guys. Sebab dia tak mencederakan anak-anaknya ataupun melakukan keganasan dan juga pelecehan terhadap anak-anaknya. Selepas beberapa tahun, si Albert Fish ni beralih pula kepada bidang agama, which is dia lebih berminat kepada bidang agama dan membuat anggapan sendiri bahawa jika seseorang ingin menebus kesalahan ataupun dosa, orang tersebut haruslah melakukan sesuatu kesakitan oleh dirinya sendiri. So dengan itu, si Albert Fish ni sering melakukan macam mencederakan dirinya sendiri dan beranggap bahawa itu adalah penghapusan dosa bagi dirinya. Sebagai contoh, dia telah bertelanjang, maaf sekali lagi, dia telah berbogel dan juga membaringkan diri di atas bunga ros ataupun ranting-ranting bunga ros yang ada duri. Bukan itu sahaja, dia telah memasukkan jarum yang banyak dalam tubuh badannya, especially di bahagian pelviksnya. Ini terbukti bila di X-ray memang nampak sekali. Kalau saya jumpa gambar X-ray itu, saya akan selitkan di sini. So dia beranggapan dengan kesakitan tu
dosa-dosa yang telah dilakukannya adalah terhapus. Pada tahun 1903, Albert Fish telah dipenjarakan atas kesalahan penggelapan duit dan juga kes curi, just jenayah yang simple-simple lah. So dia telah dipenjarakan. Bila di dalam penjara tu, bukannya dia insaf ataupun dia berasa takut, tapi dia berasa happy guys. Sebab di sana lagi ramai lelaki yang dia boleh ajak beromen. So kan jenayah yang dilakukan ni adalah jenayah yang kecil-kecil. So dia dimasukkan dan dikeluarkan. Dan dia buat lagi jenayah, dia dimasukkan lagi. Sehingga beberapa kali lah. Sebab bila di luar pun dia happy, dapat juga mangsa. And then bila masuk pun dia dapat juga mangsa, boleh memuaskan nafsu. So dia macam no point lah. So bila keadaan si Albert Fish ni yang tunggang langgang dan juga dengan perangai peliknya, isterinya pun telah berpaling arah kepada lelaki lain dan meninggalkan si Albert Fish ni. Bukan itu sahaja guys, isteri beliau ni dia pergi dengan membawa harta benda sekali. So Albert Fish menjadi sangat tertekan pada ketika itu. Ialah dalam jadi duda kan, harta pun tak ada dan juga harus menjaga 6 orang yang lain. Memang sadis dan tertekan lah. Sejak itu sejak tu memang mental Albert Fish ni menjadi lebih buruk dan halusinasinya kerap lah. Katanya dia lebih kerap mendengar suara-suara yang menyuruhnya membuat jenayah yang lagi banyak. Dan dia beranggapan suara itu adalah datangnya daripada Tuhan guys. Oh, kau buat ini, kau akan masuk syurga. Oh, kau buat begini. Macam itulah lebih kurang. So dalam kes Albert Fish ni saya akan memberitahu just beberapa mangsa. So ada 100 mangsa guys, tak kena sorang-sorang saya nak cakap kan. So saya akan bagi tahu korang pertama dan juga kes yang paling last sekali yang menyebabkan Albert Fish ditangkap. Okay, so kes yang pertama berlaku di bandar Wilmington. Mangsa pertama bernama Thomas Biden dan mangsa seterusnya tu dan juga seterusnya dia melakukan jenayah yang lebih kurang sama, iaitu dia menculik budak bawah umur lelaki, menculik, membunuh, okey, membunuh dan juga memasak, okey, masak daging mangsa tersebut dan dia makan. Bukan itu saja, dia malah menghidangkan daging tersebut, daging mentah terhadap anak-anaknya. Memang kesian kan anak-anaknya. Adalah yang jumpa hutan, ada yang jumpa di jalan dan banyak maya jumpa dan kebanyakan mangsanya memang bawah umur, budak-budak. So sian lah. Dan ramai juga saksi yang mengatakan memang ternampak Albert ni, dorang anggap dia ni sebagai orang tua yang berjambang grey. That's why dia ada gelaran The Grey Man tu. Ada yang dijumpai mayatnya dan ada juga yang tak dijumpai. Bila ditanya memang patutlah tidak dijumpai guys. Baik, sebab dia makan, okay? Dia makan. So memang tak ada sisa-sisa langsung, melainkan tulang belulang. Entah memang tidak diceritakan lah tulang tu dijumpai ataupun tak. Tapi berdasarkan laporan, Albert mengaku yang dia telah memakan mangsa-mangsa yang tidak dijumpai oleh pihak polis. So kes yang paling last sekali yang menjerat si Albert Fish ni kepada pihak berkuasa adalah kes Billy. Okay? So Billy ni berusia 18 tahun dan juga sedang mencari kerjaan. So Billy telah menyiarkan di dalam akhbar yang dia tengah mencari kerja. Albert Fish pun nampak mengenai iklan tersebut dan dia kata, wow, ini peluang ni. Oh, boleh ni dipancing. Peace lah kau, katanya lah. So dia pun pergi ke alamat tersebut dan juga ketuk pintu lah. And then bila dia berhadapan dengan Billy, dia offer kerja. Kononnya dia ubahlah nama, okay? Namanya ditukar kepada Frank waktu tu. So dia kata, nama saya Frank, saya mempunyai ladang. Dia kata, saya dapat tahu yang Billy ni tengah cari kerja dia. Kebetulan saya tengah cari pekerja kebun saya. So adakah anda berminat? So Billy ni pun dia kata dia bincang dulu dengan family dia macam mana. So dorang nak tetapkan lah waktu bila Billy untuk kerja dan juga gaji dan berbagai macam lah. So si Albert ni pun balik dulu. Dan dalam satu ketika tu dia datang balik lah untuk bertanya adakah Billy bersetuju ataupun tidak. So bila dia datang tu, kebetulan pula adik si Billy ni iaitu Grace baru balik dari sekolah. Si atuk ni pun nampak lah pula si Grace tu, ni lagi bagus ni, ni lagi empuk ni. Budak perempuan kan, Grace ni budak perempuan actually dan masih budak-budak lagi dalam sekitar 8 hingga 10 tahun lah. So dia mengubah plannya daripada Billy ke Grace, adiknya. So dia pun berfikir, macam mana aku nak bawa budak ni keluar Kalau Billy dia dah ada alasan kan untuk menawarkan kerja, tapi dia dah tak nak dah dengan Billy, dia tak berminat dah. Tapi dia dah berminat dengan adik si Billy iaitu Grace. So dia pun terfikir, dia kata dia cakap dengan mak parents si Billy lah,
kata, puan, saya lepas ni kebetulan saya ada majlis yang keramaian, anak kepada kawan saya ada membuat birthday party, bolehkah saya membawa si Grace pergi ke sana? So parents dia kata, oh boleh, bawa je lah anak kita orang tu, tapi dengan syarat sebelum senja kena balik. So dia apa lagi macam, oh saya akan make sure anak korang selamat dan whatsoever. Dia pun bawa lah budak tu, dan taklah balik-balik budak tu, padan muka kau, kan, bagi lagi kebenaran dengan orang yang kau tak kenal. So si Grace adalah mangsa terakhir daripada si Billy. So sejak tu pun pihak polis melancarkan pencarian cari Grace. Tepat lagi, kawan yang bertugas tu adalah bernama Detektif William. So guys, korang tahu 6 tahun, okey, 6 tahun polis cari tapi tak ada satu maklumat pun pasal Grace, dan dorang pun menutup kes. Tapi lepas beberapa minggu penutupan kes tu, ibu Grace mendapat satu surat yang di mana terungkailah pencarian tersebut, di mana Albert Fish ni menghantar surat guys kepada family si Grace yang menyatakan bahawa sebenarnya anak korang tu aku dah masak si Grace tu. Kalau korang rajin lah kan, korang boleh search mengenai letter of Albert Fish. So korang akan nampak ayat dia dekat situ. Memang dia bagi tahu detail, dia masak, dia potong bahagian mana, memang sedap dia. Si Grace ni adalah daging yang paling sedap antara daging tersedap yang dia makan, dan daging lembu pun tersedap daging katanya. Dan bila dirancang-rancang, Albert Fish pun tertangkap dengan ada petunjuk dalam surat tersebut lah mengenai simbol dan tulisan-tulisan. So dorang pun kenal lah tulisan si Albert Fish ni, sebab Albert Fish katanya pernah mengantar surat belum dengan Grace tu, surat mengenai tawaran pekerjaan kepada si Billy. So dorang tahu tulisan tu adalah sama. So dorang cari si Albert Fish, akhirnya jumpa pada tahun 1934. Itu pun guys, masa polis nak tangkap tu, dia try untuk melawan, mengeluarkan bilah pisau, ingin membuat pembunuhan terhadap pihak polis. Tapi polis kan cakap, kau nak bunuh aku mungkin. So dia pun tertangkap, dan terungkailah bila disoal siasat mengenai semua pembunuhan dan juga kes kehilangan budak tahun ke tahun. Dan dia mengaku dia adalah insan yang bertanggungjawab terhadap kehilangan budak-budak tersebut. Dan semasa perbicaraan guys, memang ada pembela jugalah, which is bila didarakan ada satu analisis yang datang yang ingin menceklah sama ada Albert Fish ni ada masalah ataupun tidak. And then penganalisis tu pun memberitahu mahkamah bahawa Fish ni mengalami gangguan mental yang sangat berat. Walaupun tengok dari segi luaran Albert Fish ni sangat nampak normal dan tak ada langsung masalah mental, tapi sebenarnya dia ada masalah mental yang sangat serius. Tetapi mahkamah menolak kenyataan penganalisis tu, sebab dari mata kasar memang Albert Fish nampak sangat normal, dan juga Albert Fish pun telah membuat statement bahawa dia telah mengaku. So memang tak boleh berpatah balik. Albert Fish telah dijatuhkan hukuman mati di kerusi elektrik pada tahun 1936. Dan korang nak tahu guys, masa dia meninggal tu, bila dicek, korang tahu tak dia sempat ejakulasi selama sebanyak 3 kali disebabkan kesakitan elektrik tu. Dia puas, dia terangsang dengan kesakitan kan. So dia ejakulasi lah, minta maaf acut. Senang kau je, kau faham kan? 3 kali dia masa hukuman mati, lepas tu dia mati. Dan berakhirlah kes Albert Fish. So dalam kes ni memang sangat banyak pengajaran guys, dari segi mental health, diskriminasi, dan banyaklah korang fikirlah sendiri, terlalu banyak. Okay, korang nak tahu memang kes ni sangat panjang. Bila aku cari detail pasal Albert Fish ni sangat banyak. Mungkin kalau aku buat pun mungkin sampai besok tak habis kot. So untuk mengelakkan korang bosan, aku bosan, dan sama-sama bosan, dan kita menjadi mental illness, dan kita cukup, aku just ambil mana yang penting. Selebihnya korang, kalau korang berminat, korang boleh search sendiri mengenai Albert Fish. Memang banyak fakta mengenai Albert Fish dan juga mangsa-mangsa yang dia telah lakukan. Bukan tu saja, cara-cara detail dia melakukan dan juga kanibal yang dia lakukan pun semua ada. So just korang cari sendiri kalau korang berminat. Okay, so apa yang saya buat, saya just ambil poin-poin yang sedikit yang mana penting saya rasa dari peredaran zaman dan juga terakan dalam ni. So itu saja video pada kali ini. Harap korang enjoy dan juga ambil pengajaran sebanyak yang mungkin. Akhir sekali, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe my channel, Peace Life Channel. Sehingga berjumpa lagi next video. Jaga diri, jaga akhlak. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Hantam memang.